Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak didik dua sidik yang dirahmati Allah Ta'ala. Bertemu kita sekali lagi dalam PDPR Bahasa Melayu tahun 2 bagi minggu ini 11 hari bulan Oktober 2021. Saya harap semua murid-murid bersedia untuk PDPR kita pada pagi ini dan sentiasa dalam keadaan sihat. Jagalah keselamatan, jagalah kebersihan supaya kita dapat mengikuti PDPR sepanjang tempoh minggu ini dalam keadaan ceria dan keadaan bersedia supaya anak-anak semua dapat menjalankan aktiviti serta menyiapkan kerja-kerja yang diberikan oleh guru-guru. Jadi untuk hari ini kita gunakan buku teks jilid 2 muka surat 53. Cuba anak-anak buka muka surat 53 sekarang, buku teks Bahasa Melayu jilid 2, yang mana kita akan belajar kata dasar. Kata dasar. Apa maksud kata dasar anak-anak? Kata dasar ialah ayat yang menjadi dasar atau sumber bagi pembentukan semua ayat. Semua ayat lain. Jadi merupakan ayat dasar, ialah ayat yang menjadi dasar atau sumber bagi pembentukan semua ayat lain. Dalam ayat tu ada kata dasarnya, ada ayat dasarnya. Kita boleh rujuk pada muka 33 untuk mengetahui pola ayat dasar yang telah kita belajar dulu. Baik, anak-anak perlu menggunakan ayat dasar mengikut konteks dan mengikut situasi berdasarkan gambar yang diberi pada muka 53. Yang kita kena kenal pasti ayat dasar berdasarkan bahan yang diberi. Mari kita tengok bahannya ialah cerita tentang Pakcik Isa peternak ayam. Bukan saya, tapi Pakcik Isa. Pakcik Isa itu siapa? Pakcik Isa pesara. Beliau pesara tentera darat di Sarawak. Nampak tak? Kata dasar dia ialah apa? Pakcik Isa pesara. Beliau pesara tentera dari Sarawak. Beliau ingin mengisi masa lapang di rumah. Apa ayat dasar dia? Beliau membeli ayam. Beliau membuat reban. Pakcik Isa, pertama, Pakcik Isa peternak ayam. 2, beliau memakai sarung tangan. Masa dia nampak kerja tu pakai sarung tangan lah. Kemudian makanan ayam di dalam mangkuk. Kemudian kata dasar lagi, ayam Pakcik Isa sangat lapar. Itu cerita tentang Pakcik Isa. Cuba lihat gambar di bawah pula, gambar belah kiri tentang Makcik Aminah. Baik, ini adalah Makcik Aminah. Ini adalah Makcik Aminah. Makcik Aminah menyusun telur ayam. Apa dia buat tu? Dia susun telur ayam. Makcik Aminah menjual telur ayam. Nombor 4, pembeli datang membeli telur ayam. Itulah kata-kata dasar atau ayat dasar yang perlu kita ketahui berpandukan bahan. Apa dia bahannya? Ialah berpandukan gambar yang diberikan dalam surat 53. Oleh kerana kita kena mengetahui bahawa kata-kata dasar perlu kita pelajari untuk menunjukkan ataupun untuk menjadi dasar atau sumber bagi pembentukan satu ayat. Baik, kita tengok yang pertama tadi, Pakcik Isa. Bukan saya tapi Pakcik Isa seorang pesara. Apa cerita dasarnya atau ayat dasarnya? Pakcik Isa pesara. Dia nak ceritakan awal-awal pasal Pakcik Isa seorang pesara apa? Pesara tentera. Jadi dalam untuk mengisi masa lapang Pakcik Isa tu dia buat apa? Dia membeli ayam. Dalam dia beli ayam tu, bila nak beli ayam kenalah buat reban ayam. Kita tak boleh beli ayam sepah-sepah je, nanti orang marah. Jadi Pakcik Isa boleh dikatakan, boleh dinamakan peternak ayam. Beliau memakai sarung tangan. Tengok dia nak beri makan ayam, dia pakai sarung tangan. Kat mana ayam dia letak tu? Ayam tu diberi makan dalam reban. Jadi anak-anak, apa yang perlu anda buat ialah kamu kena memenuhkan ruang-ruang kosong dalam gambar yang nombor 2 tu, iaitu gambar Makcik Aminah. Ya, dengan menyalin dalam buku latihan PDPR, kamu salin semula dan kamu isikan tempat-tempat kosong. Yang ada gambar kartun tu, kamu isikan dalam tempat-tempat kosong. Contoh saya ada cakap tadi, ini adalah Makcik Aminah.
Jadi masukkan perkataannya supaya ia menjadi ayat dasar, iaitu menunjukkan ini Makcik Aminah. Apa Makcik Aminah buat? Makcik Aminah menyusun telur-telur ayam. Telur-telur ayam. Lengkapkan ayat tersebut supaya ia menjadi satu kenyataan yang dapat dipahami, dan ayat-ayat yang menjadi sumber bagi pembentukan semua ayat yang lain. Kemudian tu Makcik Aminah menjual telur di gerainya, boleh. Ataupun Makcik Aminah menjual telur-telur ayam di gerai di tepi jalan pun boleh. Ada nampak macam pasar tak? Tak ada. Tu macam gerai je kan, ada gerai. Kemudian pembeli datang membeli telur ayam yang dijual oleh Makcik Aminah. Kalau panjang sangat, kita ambil dasar saja. Pembeli datang membeli telur. Itu saja supaya kamu faham apa yang dikatakan ayat dasar, berpandukan konteks yang diberi, iaitu berpandukan gambar yang diberi. Itu ayat dasar. Selepas ayat dasar, kita pergi sedikit lagi, iaitu ayat tunggal. Apa dia ayat tunggal, anak-anak? Dalam surat 54 tu, kalau kita tengok, ayat tunggal ialah ayat yang mempunyai satu subjek dan satu predikat. Contoh, Ani pergi ke pejabat pos. Ani pergi ke pejabat pos. Satu subjek dia. Siapa subjek dia? Ani. Apa dia punya predikat dia? Pergi ke pejabat pos. Saya main bola. Saya, subjek dia, predikat dia main bola. Jadi satu subjek, satu predikat. Jadi menggunakan ayat tunggal mengikut konteks ni, kita berpandukan gambar di atas, mengenal pasti ayat tunggal berdasarkan bahan yang diberi. Mari kita tengok muka surat 54. Kita dah habis tadi ayat dasar, kita pergi pada ayat tunggal, yang mana cerita dia berkaitan dengan ternakan puyuh. Encik Johari menghadiri seminar ternakan puyuh di Sarawak. Beliau mendirikan reban ayam di hujung kampung. Beliau menjaga puyuhnya setiap hari. Julaihi ialah pembantu ayahnya pada waktu petang. Beliau memasang lampu di dalam reban. Puyuh Cik Johari semakin banyak di dalam reban. Encik Johari mengira puyuh setiap petang. Banyak telur puyuh di dalam reban. Julaihi mengutip telur puyuh setiap pagi. Encik Johari menjual daging puyuh di pasar. Nenek ada kosong tu. Ada gambar tu, nampak tak? Nenek apa? Nenek memasak daging puyuh di rumah. Ataupun nenek menggoreng daging puyuh. Nenek menggoreng daging puyuh. Itu dia yang dinamakan ayat tunggal. Kita tengok apa dia? Satu subjek, satu predikat. Encik Johari menghadiri seminar ternakan puyuh di Sarawak. Beliau mendirikan reban di hujung kampung. Encik Johari itu ada dia punya subjek. Kemudian menghadiri seminar ternakan puyuh di Sarawak, itu dia punya predikat. Satu subjek, satu predikat. Kemudian beliau mendirikan reban di hujung kampung. Beliau ialah beliau subjek. Siapa dia beliau tu? Encik Johari. Apa dia punya predikat dia? Mendirikan reban di hujung kampung. Beliau menjaga puyuhnya setiap hari. Kita tengok tu tiap-tiap hari kan. Kalau kita nak bela puyuh, kita kena jaga hari-hari. Kalau tak, puyuh mati. Apa jenis puyuh yang dipelihara oleh Cik Johari ni? Iaitu puyuh jenis puyuh daging dan puyuh telur. Seronok kalau bela puyuh ni. Kemudian banyak telur puyuh dalam reban. Johari mengutip telur puyuh setiap hari. Johari dia punya subjek dia, predikat dia mengutip telur puyuh setiap hari. Encik Johari, yang warna merah tu adalah subjek, yang warna hijau tu adalah predikat. Jadi dia ada satu subjek, satu predikat saja, iaitu Encik Johari dia punya subjek menjual daging puyuh di pasar. Kemudian nenek itu satu subjek, nenek memasak rendang puyuh, boleh. Nenek menggoreng burung puyuh, boleh. Satu subjek, satu predikat. Itu anak-anak. Harap anak-anak faham apa yang dinamakan ayat tunggal. Ayat tunggal yang mempunyai satu subjek dan satu predikat. Jadi apa tugas anda ini? Yang pertama, kamu salin saja muka surat 53 dan isikan tempat kosong
di gambar nombor 2, iaitu cerita tentang Makcik Aminah. Tuliskan dalam buku PDPR, buku latihan PDPR tahun 2, dan siap pasti hantar pada saya. Saya harap itu saja PDPR kita pada pagi ini. Boleh tahu apa yang dibacakan oleh kata dasar dan juga kata tunggal, dan boleh membina ayat dasar dan juga ayat tunggal. Kata dasar ialah kata yang menjadi dasar atau sumber bagi pembentukan semua ayat lain, dan tunggal ialah ayat yang mempunyai satu subjek dan satu predikat. Itu saja PDPR kita untuk pagi ini. Bertemu lagi pada pagi esok. Selamat sejahtera. Saya doakan semua sihat semua. Jaga kebersihan. Selalu cuci tangan. Pakai mask kalau nak ke mana-mana. Jaga diri. Kita lindung diri, lindung semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.